Termasuk bahagian pengurusan keuangan. Bahagian A. Okay, soalan nombor 1. Albert meminjam sebanyak RM20,000, dia RM20,000 daripada bank A dengan kadar faedah 3.15% setahun bagi 5 tahun. Manakala Rohana meminjam amount yang sama dari bank Q dengan kadar faedah mudah 4% bagi tempoh yang sama. Soalan minta nyatakan perbezaan antara jumlah faedah yang dibayar oleh Albert dan Rohana. Untuk cari jumlah faedah, dia punya rumus ialah I sama dengan PRT. I itu interest, P principal, R tu rate. Rate ialah kaedah, T ialah tahun. Jadi gunakan rumus ini untuk cari jumlah faedah. Okey, jadi tengok Albert dulu. Okey, Albert. I sama dengan PRT. Interest dia sama dengan P principal RM20,000. Dia pinjam RM20,000. Darab dengan rate. Rate ialah kadar. Berapa kadar dia? 3.15%. Okey. Darab dengan tahun. Berapa tahun? 5 tahun. Jadi kita akan dapat kadar jumlah faedah dia ialah RM 3,150. Okey, Rohana pun sama. Rohana interest dia sama dengan RM20,000 juga, pinjaman dia sama. Darab dengan cuma kadar faedah dia ialah 4%. T dia tahun ialah 5, sama juga 5. Jadi kira guna kalkulator akan dapat RM 4,000. Okey. Okey, jadi soalan dia minta nyatakan perbezaan antara jumlah faedah yang dibayar oleh Albert dan Rohana. Perbezaan maksudnya buat apa? Okey, tolaklah. Jadi RM perbezaan, tulis RM 4,000 tolak dengan RM 3,150. Jadi jawapan dia kamu akan dapat RM 850. Ini dia punya jawapan. Untuk dapatkan 3 markah penuh. 1 markah, 2 markah, 3 markah. Okey, soalan nombor 2. Pada awal tahun 2020, Encik Karim menyimpan RM25,000 dalam akaun simpanan dengan kadar mudah 3.25% setahun dan pengkompaunan setiap 3 bulan. Berapakah jumlah faedah yang diperolehi oleh Encik Karim pada awal tahun 2028? Okey, jadi jumpa soalan macam ini, maksud dia mahukan jumlah faedah. Kamu kena keluarkan maklumat-maklumat yang dia beri. Apakah maklumat-maklumat yang dia beri? Pertama, dia bagi prinsipal P RM25,000. Okey, cuba tulis baliklah supaya kamu nampak. Tak perlu tulis pun tak apa, cuma tulis supaya kamu nampak. Lepas tu kita tahu kadar dia rate 3.25%. Kita tukar pergi perpuluhan supaya senang. 0.0325. Okey, macam mana dapat ini? 3.25 bahagi dengan 100. Kamu akan dapat 0.0325. Itulah rate kadar. Ni saya bagi Okey, lepas tu dan perkompaunan setiap 3 bulan. Okey, itu kita simbolkan dia sebagai N. N maksudnya bilangan pengkompaunan setahun. Okey. Dia cakap setiap kali dikompaun 3 bulan. Kalau setahun berapa kali? Berapa kali kena compound kalau dia compound 3 bulan sekali. Jadi kalau setahun berapa kali kena compound? Setahun ada 12 bulan kan? 12 bagi dengan 3 kita ada 4. 4 kali dia kena compound dalam masa setahun. So N sama dengan 4. Jadi satu lagi kita tinggal itu tahun. Ini dia punya rumus nanti akan guna ini. Tahun berapa tahun? Daripada 2020 hingga 2028 kita ada 8 tahun. Okey. Jadi apa rumus dia untuk cari jumlah faedah pada awal tahun 2028?
Jadi rumus yang kamu perlu tahu kalau disuruh cari jumlah faedah. Okay, rumus ni kena bagi ya. Cuma kamu kena ada sikit tolak lah. Kena tambah, kena tolak dengan prinsipal. Dia punya rumus ialah P 1 tambah R per N. Ini kamu dah belajar tentang 3 ni ya. NT. Tolak dengan prinsipal. Okay, ni dia punya rumus. Nak cari jumlah faedah. Okay. Jadi kita teruslah masukkan apa yang kita dapat ke dalam rumus. Okay, jumlah faedah sama dengan okay, P kita ialah 25,000 dalam kurungan 1 tambah R. R ialah kadar ya. Kadar tadi ialah 0.0325 bahagi dengan N. N ialah berapa kali kena compound? 4 kali 4. Lepas tu dia ada kuasa NT. N ialah kadar 4 dengan 8. Okey, 4, 8. Tolak dengan P, 25,000. Okey, kamu ambil kalkulator, kamu kira ni gunakan kalkulator sahaja. Kamu akan dapat 32,389.21. So, kamu tolak dengan 25,000. Jadi kita akan dapat jumlah faedah dia ialah RM RM7,389.21. Okay. Jawapan dia ya. Okay, soalan yang ketiga. Encik Ramesh membeli sebuah kereta dengan harga RM59,670. Dia membayar 10% deposit dan selebihnya dia membayar secara ansuran kepada bank sebanyak RM784.77 selama sebulan selama 7 tahun. Hitungkan kadar faedah dalam peratus dalam setahun. Dia mahu kadar faedah dalam peratus. Okey, kita tahu maklumat yang dia bagi. Encik Ramesh dia beli kereta RM59,670. Dia bayar 10% sebagai deposit dan selebihnya dia bayar secara ansuran. Maksudnya RM59,670 darab dengan 10%. Yang ini dia bayar deposit. Jadi dia bayar deposit 5,967. Jadi baki yang baki yang diansurankan ialah 5,967. Kamu tolak dengan 5,967. Kita akan dapat RM5,3703. Okey. Maksudnya bila dia pinjam, dia bayar ansuran, dia tak akan bayar ini. Dia ada faedah kan? Sebab kalau ansuran kepada bank, maksudnya dia pinjam dengan bank, bank mesti ada kadar faedah dia. Jadi berapakah kadar faedah bank itu? Okey, macam ni kita nak kira, kita gunakan rumus. Okey, rumus ni dia akan beri dalam periksaan. A sama dengan P tambah PRT. Di mana A ialah jumlah bayaran balik sama dengan PP prinsipal tambah P. P ini ialah yang ansuran kita ni lah, yang ini P. Okey, ini ialah P. 5,3,703. Itu ialah P. P kita tahu sudah. So, kita nak cari A. A ialah jumlah bayar balik. Okey. Jumlah bayaran balik maksudnya A dia kita akan dapat sama dengan dia ansuran sebanyak RM784.77 darab 12 bulan. Sebab 787 sen ni ialah dalam masa sebulan. Jadi darab dengan 12 bulan. Berapa tahun? Darab dengan 7 tahun. So kamu akan dapat jumlah bayaran balik yang kena bayar RM65,920.68. Maksudnya ansuran tu banyak. Dia bukan kena bayar ini, dia kena bayar ni jumlah bayaran balik dia. So sekarang kita nak cari berapakah kadar faedah bank kenakan kan, yang ini. Kita nak cari R. Berapakah R? Jadi kita masukkan je lah maklumat yang kita dah dapat. A kita dapat ini RM65,920.68. Okey.
sama dengan prinsipal kita tahu 53,703 tambah dengan 53,703 darab R darab T. T ialah tahun kan? Berapa tahun? 7 tahun. So, ini kena gunakan persamaan linear. Jadi, pindahkan ini pergi sebelah, ini tambah, pindah dia akan jadi tolak. So, kamu tolak, kamu akan dapat 12,217.68 sen. Sama dengan ini kamu darab dah. 53,703 darab dengan 7. So, dapat 375,921 R. R tu belum tahu. Nak cari R macam mana? Pindahkan ini pergi sebelah. Sebab ini darab. Bila pindah dia jadi bahagi. So, kita akan dapat R sama dengan 12217.68. Kamu bahagi dengan 375,921. So, dapat R 0.0325. Belum habiskan jawapan dia sebab dia mau kadar faedah dalam peratus. Maksudnya kamu kena darab dengan 100 lah ni. So, kamu akan dapat dapat R sama dengan 3.25%. Okey, itu jawapan dia. Okey. Kalau kamu guna kaedah lain, tapi kamu dapat jawapan yang sama, 3.25%. Okey. Cikgu akan tengok macam mana jalan kira kamu. Kita tengok boleh diterima ataupun tidak. Okey, soalan seterusnya. Uda dan Dara sama-sama hendak melabur sebanyak 50,000. Okey, Uda melabur 50,000 secara sekaligus dengan membeli saham syarikat usaha sama yang berharga RM2.50 seunit. Manakala Dara melabur dalam saham RM RM10,000 sebulan selama 5 bulan berturut-turut. Nilai harga saham seunit pada setiap bulan adalah seperti berikut. Kita sudah bagi Januari, Februari, Mac, April, Mei. Cari perbezaan unit saham yang dimiliki oleh Uda dan Dara. Jadi nak cari unit je senang macam ni kan. Okey, Uda dulu. Uda dia labur RM50,000 dalam masa sekaligus dengan harga RM RM2.50 seunit. So, dia dapat berapa unit lah. Okay, kamu kira dengan calculator. So, dia dapat 20,000 unit lah. Bukan RM lah sebab dia kata unit. Jadi, 20,000 unit. Okay, lepas tu dia cakap Dara pula. Dara dia melabur RM10,000 sebulan selama 5 tahun. Selama 5 bulan berturut-turut. Setiap bulan dia ada harga yang berbeza ya. Okay, maksudnya 10,000 bulan Januari bahagi dengan RM2.50 tambah dengan 10,000 lagi bulan Februari bahagi RM2.50 tambah lagi 10,000 bulan Mac bahagi RM2 tambah lagi 10,000 bahagi dengan RM1.90 tambah lagi 10,000 bahagi dengan RM1.85. Okey, so ambil kalkulator, kamu kira ni, kamu akan dapat 23,239 unit. Okey, jadi belum habis lagi dia punya jalan kan. Dia nak cari apa? Perbezaan. Jadi kamu tolak lah. Jadi perbezaan sama dengan 23,239 unit tolak dengan 20,000 unit. Jadi kamu akan dapat 3,239 unit. Okey, dah siap. Okey, soalan seterusnya, soalan yang kelima. Sarah membeli sebuah rumah yang mempunyai 3 bilik tidur dengan harga RM150,000 dan menyewakan setiap bilik rumahnya dengan harga RM180 sebilik. Setiap tahun dia memperuntukkan RM10,000 untuk kos pembaikan rumah. Selepas 15 tahun, Sarah menjual rumah itu dengan harga RM250,000. Hitungkan nilai pulangan pelaburannya. Okay, so kena tahulah macam mana nak cari nilai pulangan pelaburan. Ada rumus dia ya. So, rumus untuk cari nilai pulangan
pelaburan. Okey, macam mana nak cari nilai pulangan pelaburan? Sama dengan jumlah pulangan. Maksudnya berapa yang dia dapat selepas dia jual tu rumah, bahagi dengan nilai pelaburan awal. Darab dengan 100%. Okey, itu ialah rumus untuk cari nilai pulangan pelaburan. Okey, jadi kita cari dulu jumlah pulangan, berapa pulangan yang dia dapat. Dia sewa, dia ada 3 bilik tidur. Dia sewa RM180 sebulan, darab dengan 3 bilik kan. Darab dengan 12, darab lagi dengan 15. Sebab 15 tahun. So, dia akan dapat 97,200 dia dapat. Sebab dia bagi sewa, maksudnya duit tu dia dah dapat kan. Lepas itu, apa lagi dia buat? Dia kos pembaikan rumah RM10,000. RM10,000 kos pembaikan rumah. Ini dia kena kasih keluarkan. Ni dia dapat. Dia kasih keluar sebab baiki rumah kan. Baiki rumah, so dia bayar dengan orang yang baiki rumah tu. Dia peruntukkan RM10,000 setahun. So kalau 15 tahun darab dengan 15 akan dapat RM150,000 setahun. Kan? Okey. Masukkan ke dalam rumus tu. Okey, nilai pulangan pelaburan. Nilai pulangan pelaburan sama dengan jumlah pulangan. Okey, jumlah pulangan. Dia jual rumah RM250,000. Lepas tu tolak dengan harga asal rumah itu RM150,000. Okey. Lepas tu tolak lagi dengan kos. Kos kena tolak lah sebab dia keluarkan duit. Lepas tu dia sewa. Kalau sewa dia dapatkan duit tu, kita tambah. Okey, tu jumlah pulangan dia. Tadi sudah kan? Sebahagi dengan nilai pelaburan awal. Maksudnya berapa yang dia beli. Harga asal rumah lah. RM150,000. Lepas tu kamu darab dengan 100%. Okey, ambil kalkulator. Kira kamu akan dapat 31.467. Okey, itu jawapan dia. Okey. Okey, soalan yang bahagian B, soalan ke-6. Dora menerima penyata kad kredit untuk bulan Mei 2021 dari Bank Amsara seperti berikut. Ini ialah penyata kad kredit Dora, berapa yang dia kena bayar. Okey, sekarang kita tengok. A. Hitungkan nilai P. Okey, macam mana nak cari nilai P? Kita tengok kat sini ya. Okey, P dia ada baki yang lalu. Maksudnya baki yang lalu tu dia belum bayar lah tu. Dia pergi hypermarket, dia membeli lagi RM230.50. Okey, tambah lah. Maksudnya dia tambah lagi hutang kredit ya. Lepas tu dia bayar balik 1,500, tolak, bayar balik. Kemudian dia ada faedah lagi dia kenakan, tambah lah. Jadi cara tulis dia P sama dengan 4572.61 sen tambah RM230.50 tolak 1,500. Dia ada buat bayaran balik. Tambah lagi dengan faedah RM49.55. Okey. Jadi dia kena bayar untuk bulan Mei ialah RM RM3,352.66. Itulah jumlah P. Okey, untuk B pula, berapakah bayaran minimum yang harus dibayar oleh Dora jika pengguna kad kredit boleh membayar minimal 5% atas baki? Okey. Berapakah? Maksudnya 5% atas baki. Berapa baki dia? 3352.66. Jadi berapa yang dia boleh bayar ialah RM167.63. Ini yang minimum lah. Kalau dia boleh bayar 5% atas baki. Okey, C.
sekiranya Dora tidak membuat sebarang pembayaran pada bulan Mei, maksudnya yang ini dia tak bayar. Langsung dia tak bayar. Jadi tetapi dia bayar 2,500 pada bulan Jun. Bulan Jun dia bayar 2,500. Hitungkan baki yang perlu dia bayar pada bulan berikutnya jika dia dikenakan 18% setahun atas baki. Okey, sekarang 18% setahun atas baki. Tapi kita ambil sebulan kan sebab dia nak tanya bulan berikutnya. Jadi kalau 18% setahun, jadi sebulan berapa persen? Maksudnya 18% tu 18 bahagi dengan 12. 18 bahagi 12 kita akan dapat 1.5% sebulan. Okey, ini penting ya, kena berhati-hati ya dengan ni. Jadi maksudnya macam mana kita nak kira berapa yang dia kena bayar. Dia tak bayar kan 3352.66. Dia belum bayar langsung, apa pun tak bayar. Kita tambah dengan 3352.66 darab dengan, sebab dia kata jika dia dikenakan 18% tahun atas baki, maksudnya dia dikenakan 1.5% lah. 0.015 kita tukar pergi perpuluhan. Okey, lepas tu kamu ambil kalkulator, kamu kira ni akan dapat RM3,402.95. Ini yang dia kena bayar kan. Tapi dia sudah bayar 2,500. Jadi berapakah lagi baki yang dia perlu bayar? Jadi RM3,402.95 tolak dengan RM2,500. Jadi dia kena bayar lagi RM9,916.49. So ini baki yang dia kena bayar. Okey, siap. Okay, soalan yang ketujuh. Puan Sandara membeli sebuah kereta dengan harga RM42,898. Bank menawarkan 3 pakej pembayaran seperti berikut. Pakej A, pakej B, pakej C. Pakej A dengan pakej B dia ada deposit 10%. Pakej C tiada deposit. Jadi kita kira dulu berapakah yang dia perlu bayar jika dia bayar deposit 10%. Maksudnya yang dia kena bayar secara ansuran. Okay, ni yang dia kena bayar secara ansuran. 42,898 tolak dengan 42,898 darab 10%. Okay, jadi berapa dia kena bayar? Ambil kalkulator dan kamu kira. Okay, jadi kamu akan dapat RM 38,608.2. RM38,608.20 ini yang kena ansuran lah untuk pakej A dan pakej B sebab dia menawarkan deposit 10%. Okay, lepas tu dia punya kadar faedah pun sama iaitu 3.5%. Beza dia cuma tempoh pinjaman dia 17 tahun selagi 9 tahun. Jadi cara kira dia sama saja. Kita dapat tadi 38,608.20 darab dengan 3.5%. Okey. Lepas tu darab dengan 7. Ini dia punya faedah. Lepas tu kena tambah lagi dengan ini. Tambah dengan RM RM38,608.20. Itu untuk pakej A 7 tahun. Okey. So kamu akan dapat pakej 7 tahun. Jadi kita akan dapat RM 48,06,720 sen. Okey. 21 sen. Ini untuk pakej A. Ini untuk pakej A. Okey, pakej B pula. Pakej B sama juga cara kira dia. RM38,608.20 darab 3.5% sebab sama je kadar faedah dia. Lepas tu darab dengan 9 tahun
tambah dengan RM38,608.20. Jadi dia kena bayar untuk tempoh 9 tahun ialah RM 500769.78 Okey, untuk pakej C pula RM540 dia bayar secara ansuran sebulan selama 9 tahun, tapi dia tak ada deposit lah. Jadi RM590 darab dengan 12 bulan. Okey, ni untuk sebulan kan. So darab lagi dengan 9 tahun. Kamu akan dapat RM 58320. Okey. Okey, ada punya soalan dia tanya, pakej manakah yang patut dipilih oleh Puan Sandara? Jelaskan alasan anda. Okay, sebelum itu kamu kena kira dulu. Kita dah kira jumlah pinjaman dia tadi kan. Kita kira pula berapakah ansuran bulanan dia. Okey, jadi 48067.21 bahagi dengan 7 tahun darab dengan 12 bulan. Kita akan dapat ansuran bulanan dia ialah RM 572.23 sen untuk pakej A. Untuk pakej B pula, ansuran bulanan dia RM50,769.78 bahagi dengan 9 tahun darab 12 bulan. So kita akan dapat dia punya jumlah ialah RM407.09. Kita tahulah pakej C ini ansuran dia RM540. So bila kita buat perbandingan di antara ketiga-tiga pakej, kita lihat dari segi ni pakej C ni dia lebih banyak ni kan. Apa tu dia panggil tu? Lebih tinggi punya nilai dia dari segi pinjaman 500. Maksudnya dia paling banyak lah pinjaman. Sebab tak ada deposit kan. Jadi sini boleh out lah. Sini boleh out. Jadi kita pilih sama ada A ataupun B. Macam mana nak bagi tahu alasan kita? Kita buat perbandingan dulu dari segi pinjaman. Pakej A, kalau dari segi pinjaman, pakej A dia lebih kecil daripada pakej B. Okey, lebih kecil lagi daripada pakej C. Maksudnya ini dari segi pinjaman. Bayaran pinjaman keseluruhan. Kalau dari segi ansuran, yang ini A, yang ini B, yang ini C. Terus dulu ya. Okey, kalau dari segi ansuran pula, kita tengok pakej B yang paling kurang. Ini pakej B, pakej C dan pakej A paling tinggi dia punya ansuran bulanan dia. Okey, kita buat perbandingan begini dulu. Okey, jadi nak pilih pakej A atau pakej B? Okey, sebenarnya kita boleh, sini dah out kan, sebab dia terlampau tinggi ni, kita out lah C tu. Jadi kita boleh pilih sama ada dia boleh pilih pakej A atau dia boleh pilih pakej B. Kenapa? Okay, alasan dia, kalau dia pilih pakej B, jika pilih pakej B, apa yang paling rendah? Ansuran bulanan dia. Ansuran bulanan lebih rendah. Okey, jika pilih pakej A, apa yang lebih rendah? Jumlah pinjaman lebih rendah. Jadi terpulanglah pada Sandara untuk dia pilih pakej A ataupun pakej B. Okey, kalau dia mau bayaran ansuran dia rendah, dia pilihlah pakej B. Tapi kalau dia mau pinjaman dia rendah, dia pilih pakej A. Okay, itu cara jawab dia. Okey, soalan C. Yizoi membeli sebuah rumah pangsa 2 bilik bahagian C ya. Dengan harga, ni harga asal dia 144,000 pada 1 Januari 2010.
dia membayar 10% deposit dan dikenakan cas-cas berikut. Selebihnya, Yuzhou membayar secara ansuran kepada bank dengan kadar faedah mudah 4.25% selama 20 tahun. Okay, soalan A. Yuzhou menjadikan rumah tersebut sebagai rumah inap desa dengan sewaan RM250 semalam. Dalam sebulan, sekurang-kurangnya dia menerima tetamu selama 15 malam. Jika dia memperuntukkan kos pembersihan, ada kos lagi, 1,000 sebulan, apakah adakah pendapatan bulanannya melebihi bayaran ansuran bulanannya? So, kita kena cari dulu berapakah jumlah yang dia kena bayar setelah tolak deposit 10%. Maksudnya kamu kena cari dulu dia punya inilah, selepas dia bayar deposit 10%, berapakah dia yang baki yang dia kena bayar. Tolak dengan 1,444 darab 10%. Okey, itu ya. Dapat RM RM129,600. Okey, itu setelah ditolak dengan 10%. Lepas tu yang selebihnya, yang lebih ni dia bayar secara ansuran kepada bank dengan kadar faedah mudah 4.25% selama 20 tahun. Jadi berapakah kita kena cari, berapakah jumlah pinjaman Yuzhou. Okay, so jumlah pinjaman dia ialah RM129,600 tambah dengan RM29,600 darab dengan berapa? 4.25%. Okey. Darab dengan 20 tahun. Okey, kenapa dapat darab 20 tahun kan? Sebab dia pinjam selama 20 tahun. Jadi kamu kira ini dalam kurungan tu, so kamu akan dapat RM RM239,760. Itu ialah jumlah pinjaman Yuzhou. Tanya kan, adakah bayaran ansuran dia melebihi jumlah pendapatan dia? Okay, pendapatan dia, kita tahu berapakah jumlah pendapatan dia. Okay, dia sewakan rumah dia, bilik tu 250 rumah dia kan, RM250 semalam. Maksudnya dia rumah inap tu, rumah hinggap-hinggap je lah, dia macam homestay lah, homestay. Jadi pendapatan dia dapat RM250 darab dengan 15 kan, sebab 15 malam. Okay, kena tolak dengan 1,000. Kenapa tolak 1,000? Sebab dia ada kos pembersihan sebanyak RM1,000 selama sebulan. Jadi di sini kamu akan dapat RM2,750. Ini ialah pendapatan dia lah. So ansuran dia, ini pendapatan. Ansuran dia berapa? 239,760 bahagi dengan 20 tahun. 20 tahun darab 12 bulan. Sebab dia mahu sebulan kan. Jadi bila kamu kira ini, kamu akan dapat RM999. Okey, bila kita tengok pada soalan, maksudnya pendapatan dia melebihi ansuran sebanyak RM2750 tolak dengan RM999 akan dapat berapa? RM1751 kan. So jawapan dia ialah ya. Soalan B, Yuzhou menyimpan kesemua pendapatan bersih bulanannya sewaannya ke dalam bank. Okey, dia simpan semua. Selepas 5 tahun, dia hendak memindahkan pendapatannya ke dalam akaun simpanan tetap. Bank Ayu menawarkan kadar faedah 3.5% setahun dan pengkomponan setiap 4 bulan. Manakala Bank Bayu menawarkan 3.6% setahun dan pengkomponan setiap 6 bulan. Bank manakah yang patut Yuzhou pilih? Jelaskan. Okay. Maksudnya yang B ini,
Tadi kita tahu hasil pendapatan dia ialah RM 2,750. Okey. Dia nak simpan selepas 5 tahun. Kita kan darab dengan 12 bulan, darab dengan 5 tahun. Jadi kita akan dapat di sini. Kita akan dapat RM 165,000. Itulah pendapatan dia ada simpan. Hasil daripada simpanan kan jimat cermat dapatlah 165,000 selama 5 tahun. Kan hasil pendapatan dia ini kedua buah bank. Jadi nak pilih bank Ayu ke bank Bayu? Nama pun lebih kurang. Bank Ayu atau bank Bayu. So kita kena buat pengiraan lah kalau begitu kan. Dia guna rumus apa ni? Ada kita jumpa perkataan compound di sana, maksudnya dia gunakan faedah compound. Jadi dia punya rumus, ingat lagi rumus dia macam mana nak kira? Ingat lagi kan? Kita kira dulu bank Bayu. Tengok lagi rumus. Kita sebutlah rumus aku ada yang lupa dah. Daripada P 1 tambah R per N T. R ialah kadar, N ialah bilangan kali compound. Kita tengok bank Ayu. Bank Ayu P dia ialah sama je kan? 165,000 dalam kurungan 1. Ikut je yang rumus ni. Tambah berapakah kadar faedah dia? 3.5% setahun. 0.35. Cikgu tukar ke dalam ke dalam bentuk pecahan 0.035. Sorry, 0.035. 35%, 0.035 bahagi dengan berapa kali. N ialah berapa kali faedah tu di compound. Dia kata dia di compound sebanyak dan pengkomponan setiap 4 bulan. Setahun dia compound 4 bulan. Dia compound 4 bulan. Kalau setahun berapa kali kena compound? 4, 8, 12. 12 bahagi dengan 4. Maksudnya 3 lah. 3 kali. 3 tutup kurungan. 3 dalam masa 1 tahun. Okey, kira ini kamu akan dapat jawapan dia 170,842.64. Sama juga untuk bank Bayu. 165,000 1 tambah dengan berapa peratus dia punya ni? 3.6% setahun. 0.036 bahagi dengan berapa kali dia kena compound. Okey, jadi pengkomponan dia ialah setiap 6 bulan. Maksudnya berapa kali dalam setahun? 2 kali. Kan? 6 darab 6, 12. 6 darab 2, 12. So, kita dapat 2, 1. Itu dalam masa 1 tahun. Sama dengan 170,993.46. Okey, so nak pilih bank mana? Bank Ayu ke bank Bayu? Jadi kita pilih bank yang menawarkan faedah compound yang tinggi lah kan. Dapatlah pulangan kita tinggi. Maksudnya so dia pilih bank. Pilihlah bank Bayu. Kenapa nak pilih bank Bayu? Kerana buat dia punya alasan dia 170,993.46 ni lebih besar daripada 170,842.64. Macam itulah cara buat dia. Okey, dah siap. Kita pergi pada soalan C. Selepas 20 tahun, Yizau berhasrat untuk menjual rumah inap desa dia. Jika dia menjual rumah inap desanya dengan harga RM280,000, itu kan nilai pulangan pelaburan ataupun return on investment ROI. Kita nak cari ROI, nilai pulangan pelaburan. Jadi apa yang kita tahu ialah dia ada sewa, pendapatan dia lah kan. Dia sewa RM250
Okey, kita anggaplah sebulan RM250. Okey, dia sewa RM250 kan. RM250 darab dengan 15 malam, darab dengan 12 bulan, darab dengan 20 tahun. Okey, jadi sewaan dia berjumlah RM900,000. Okey, itu yang dia sewa. Lepas tu dia ada keuntungan modal. Keuntungan modal ni maksud dia dia beli RM280,000 kan. Lepas tu kita tolak dengan berapa harga rumah tadi yang dia bayar ansuran tadi, RM239,760. Ini ialah selama 20 tahun. Okey, lepas tu tolak juga dengan, jangan lupa sebab dia ada tadi cas yang dia kenakan, kos guaman, duty stamp, kos ejen. Ini berjumlah RM23,020. Okey, tolak lagi dengan tu RM23,020. So dia akan dapat keuntungan modal dia RM17,000 RM17,220. Itu keuntungan modal dia. Jadi dia punya jumlah pulangan ialah, maksudnya kita boleh cari dah sudah nilai pulangan pelaburan ataupun ROI sama dengan, kita tahu kan, 900,000 tambah dengan 17,220 bahagi dengan harga asal yang dia beli rumah tu. Berapa dia beli rumah? 144,000 darab dengan 100%. Ini ialah rumus yang kita dah buat tadi kan mula-mula. So dia akan dapat ROI dia ialah, kita akan dapat 636.96%. Itu ialah nilai pulangan pelaburan dia. Okay. Soalan terakhir. Haris membuat pinjaman peribadi sebanyak RM5,000 dari Bank Maulana dengan kadar faedah 8% atas baki. Tempoh bayaran baliknya ialah 1 tahun, manakala ansuran bulanannya ialah RM435 sebulan. Jadi kita disuruh isi lengkapkan ini macam mana nak cari faedah. Kita tahu sudah rumus dia kan. I sama dengan PRT. Prinsipal darab dengan kadar faedah darab dengan tahun. Tapi sebab dia gunakan ini sebagai 1 tahun, nanti kita buat macam mana. Maksudnya itu ialah masa lah. Berapa masa dia. Bila kita tengok sini, Januari dia sudah isi kan. RM5,000. Tak payah nak kira ni. Okey, yang ini ni, baki ni, nanti dia bawa ke sini. Ke bulan Februari. Tu nampak cara dia buat. Jadi macam mana nak kira faedah? Kira lah. Faedah untuk bulan Februari 4598.33 4,503 darab dengan prinsipal darab dengan kadar faedah kan. Kadar faedah 8%. Darab dengan masa dia setahun. Tapi dia mau dalam, tapi ni bulan kan, jadi 1/12 lah. Sebulan je dia mau. Jadi kamu akan dapat berapakah dia punya faedah. Okey, kamu kira. Ambil kalkulator dan kamu kira. Kita akan dapat faedah kita ialah RM30.66. Tulis sini 30.66. Okey. Lepas tu berapa baki dia? Maksudnya bakinya ialah RM4,508.33 ni. Kamu tolak dengan faedah RM30.66. Tolak dengan bayaran ansuran bulanan dia RM435. Jadi kamu akan dapat RM4,000
RM4,193.99. Okey, macam mana nak dapat baki ni? Kan, baki pinjaman ni. So, daripada principal RM4,598.33. Kamu tambah dengan faedah. Sebab dia ada faedah lagi. Tambah faedah, dapat jawapan tolak dengan bayaran ansuran bulanan RM435. So, kamu akan dapat RM4,193.99. Begitu jugalah kita nak kira untuk bulan Mac. Yang ini nanti kamu kasih turun. Pergi bulan Mac. 4193.99 sen. Okey. Jadi kita kira dia punya faedah 4193.99. Sama je cara dia. Darab dengan 8/100. Darab dengan 1/12. Okey. Semua sama nanti. Kamu kira yang bawah nanti semua sama untuk kira faedah. Jadi kamu akan dapat, ambil kalkulator, kamu kira, kamu akan dapat RM27.96. Jadi tulis kat sini. RM27.96. Jadi macam mana nak tulis baki pinjaman? Okey, sama juga macam tadi. Principal tambah dengan faedah RM27.96. Lepas tu kamu tolak dengan bayaran. Jadi kamu akan dapat RM3,786.95. Okey, setelah dia buat pengiraan, inilah jawapan yang kamu akan dapat. Okey. Cara kira dia sama saja macam tadi. Okey, kita teruskan soalan B. Lily juga membuat pinjaman dengan amount dan tempoh bayaran yang sama dengan Haris. Dengan kadar faedah sama rata 8%. Atau sama rata maksudnya setiap bulan ini faedah dia yang tersedia ialah 8%. Okey. Kalau ini dia berbeza-beza kan. Jadi ini 8% tahun. Hitungkan perbezaan jumlah faedah yang dibayar oleh Lily dengan Haris. Okey, jadi kamu kiralah. Faedah yang dibayar oleh Lily ialah 8% darab dengan 5,000. Okey, itu untuk Lily. So, berapa tu? 400. So, Lily dia bayar faedah RM400. Manakala Haris, berapakah kadar faedah yang dibayar oleh Haris? Kamu kena kira ni lah. Tambah ni. Ini faedah kan? Okey, tambah semua ini. Kamu akan dapat RM219.28. Okey. Jadi, dia mau tahu apa? Dia mau tahu perbezaan. Jadi, kita tolak lah. 400. Tolak dengan RM219.28. Kita akan dapat RM180.72. Itu jawapan untuk B. Okey, C. Haris menerima gaji sebanyak RM2,800 sebulan dengan ansuran bulanan pinjaman peribadi DA dan perbelanjaan bulanannya sebanyak RM1,500 sebulan. Dia hendak membeli sebuah kereta berharga RM25,000. Dia menggunakan RM3,000 untuk deposit kereta dan selebihnya dia meminjam dengan bank dengan kadar 3.5% setahun selama 5 tahun. Hitungkan baki bulanannya dalam RM. Okey, dia nak beli kereta. Kereta tu harga RM25,000. Dia dah bayar deposit sebanyak RM3,000. So, dia ada baki lagi. So, RM3,000. So, dia ada baki lagi. Untuk dia bayar ialah RM22,000. Jadi, bukan itu yang dia kena bayarkan. Sebab bila nak pinjam bank, dia ada kadar faedah 3.5%. Sama macam kita buat tadi. So, berapakah jumlah pinjaman dia? Okey, jumlah pinjaman sama dengan RM22,000 tambah dengan dia punya kadar faedah dia darab dengan 0.035 sebab 3.5% darab dengan berapa tahun? 5 tahun. Okey, so kiranya guna kalkulator kamu akan dapat RM 25,850.
Itu yang dia kena jumlah pinjaman dia. Kita dah dapat dah dia punya jumlah pinjaman 25,850 selama 5 tahun. Jadi tapi dia soalan dia mau hitungkan baki gaji bulanan dia. Okey, gaji bulanan dia sebulan gaji dia ialah RM 2,800. Okey. Jadi kena kira dulu berapakah ansuran untuk dia bayar kereta. Okey, ansuran kereta ialah RM25,850 bahagi dengan 5 tahun. 5 tahun darab 12 bulan. Jadi ansuran kereta dia ialah RM430.83. Itu ansuran kereta dia. Jadi berapalah baki dia cakap apa? His monthly salary. Okay, baki gaji bulanan Haris. Sama dengan berapa gaji bulanan Haris sama dengan gaji dia 2,800 tolak dengan dia ada perbelanjaan bulanan dia sebanyak 1,500. Okey. Dia ada perbelanjaan bulanannya sebanyak 1,500. Kamu tolak dengan 1,500. Lepas tu apa lagi? Okey, dia bayar tadi kan RM435 sebulan yang pinjaman dia tadi. Okey. Tolak lagi dengan RM435. Lepas tu tolak lagi dengan ansuran kereta dia RM430.83. Jadi kita akan dapat dia punya baki gaji bulanan dia adalah RM438.17. Mungkin untuk simpanan dia pada masa akan datang. Okey.